Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang dalam program Facebook Live dari unit Gerak Muda Kementerian Pertanian dan Industri Makanan. Kita bersyukur hari ini dapat berkongsi pengalaman dengan pengasas projek Microgreen. Okey, Microgreen adalah sebahagian daripada teknologi plant factory ataupun kilang tanaman yang boleh ditanam sepanjang masa dan boleh mengeluarkan sepanjang masa dengan hasil yang agak tinggi. Buat masa ini Microgreen adalah popular di kalangan chef-chef, penggunaan di hotel-hotel. Jadi kita mengucapkan selamat datang kepada tuan-tuan supaya ambil manfaat ini. Kita berkongsi maklumat dan pengalaman tanaman Microgreen yang buat masa ini kita terlibat dalam program kawalan gerakan bersyarat. Kita boleh laksanakan di rumah. Okey, apa khabar saudara Fairuz? Khabar baik. Okey. Kita minta saudara Fairuz perkenalkan diri dan boleh menerangkan secara lebih detail berkaitan tentang Microgreen. Okey. Lebih dahulu, Assalamualaikum. Lebih dahulu saya nak ucapkan terima kasih kepada unit Agroguna Muda sebab jemput saya hari ini untuk bercakap tentang penanaman microgreens. So, nama saya Muhammad Fairuz Effendi. Saya founder kepada Foliage Microgreens. So, sedikit sebanyak pasal company ini. Company ini is a partnership company yang dimulakan oleh saya dan partner saya iaitu Abdul Haris bin Abdul Halim. So hari ni dia tak ada dengan kita hari ni . So Foliage ni ditubuhkan pada tahun 2017. So sehingga kini sudah lebih nak dekat 3 tahun lah. So kita telah supply lebih daripada 100 kepada 120 outlet mostly around Klang Valley yang terdiri daripada hotels, fine dining restaurants, cafe, catering company, and ada juga individuals yang datang kat kita untuk order lah. Tapi kita concentrate more on Horeca lah. Horeca tu macam saya cakap tadi dia Horeca tu short form untuk hotels, restoran tu semua. So kita setiap bulan kita produce lebih kurang dalam 3,000 panel. So satu panel dia punya size ni macam ni Haji. Okay. So macam ini lah, ini kita panggil tray lah ataupun panel. So ini satu panel. So sebulan kita produce dalam 3,000 panel. Ini carton box kita yang boleh fit in dalam 4 tray. So kita once kita harvest kita terus masuk dalam ni, then kita terus hantar kepada clients kita. And then selain tu kita mempunyai lebih daripada 20 jenis variety. Tak silap saya ada dalam 23 jenis variety. Boleh saudara Fairuz bagi tahu contoh variety yang ada depan mata Okey. sekarang ni. Okey. Tuan-tuan boleh lihat So, sangat menarik. Ini variety yang paling cantik. Ini variety yang paling mahal kita jual lah. So variety ni memang you tak boleh dapat dekat sini. So dia punya seeds pun semua imported. Nama dia Red Vine Sorrels. And variety ni paling susah nak grow lah dalam banyak-banyak microgreens ni. So ini Red Vine Sorrels. Hari ni saya tak bawa banyak, tapi ada lah. Ini Rainbow Radish. Kita ada bawa dill, kita ada bawa broccoli. So ada banyak lagi jenis yang saya tak bawa hari ni . Dan ambil contoh tuan-tuan mungkin nak tahu apakah kegunaan contoh kita kata yang ini macam carrot kan. Yang tu sebenarnya dill. Dill. Carrot kan sebenarnya. Dill. Jadi apakah kegunaan dalam bentuk makanan? Kalau dalam bentuk makanan banyak dill dicampurkan dengan makanan-makanan seperti seafood lah. Seafood. Okey, tuan-tuan lihat Okey. Jadi di antara rasa makanan kita, tuan-tuan mungkin nak tahu makanan ini ada rasa pedas ke manis. Microgreens ni dia banyak jenis. So dia bergantung kepada jenis. Ada jenis yang
pedas, ada Contoh, jenis yang contoh. pedas macam Contoh rainbow radish ni dia memang spicy. Kalau macam red vine sorrel ni dia ada citrus punya flavor. Dia masak rasa macam limau lah. dia acidic. Macam limau, Kalau tak puasa boleh juga lah Haji. Menarik ya tuan-tuan ya, cantik dan sedap ya. Rasa macam lemon. Rasa macam betul macam lemon. Okey. Sangat menarik lah. Yang ini macam bentuk dia macam pokok sawi. Ni sebenarnya kalau dalam bahasa Melayu kita panggil lobak lah. Lobak tapi dia purple. Warna purple. Kalau kita grow sampai mature, dia warna dia dalam tu warna ungu. Lobak warna lobak tu putih tapi dalam dia warna ungu. Okey. Jadi nanti kita cerita lagi lebih lanjut. Okay. So kita setakat ni kita memang specialize dalam microgreens saja. Mungkin in future baru kita go into baby leaf ke apa semua lah. Kita nak tanya tuan-tuan mungkin nak tahu apakah khasiat, kelebihan dari segi vitamin. So sebelum kita masuk tajuk kita hari ni, iaitu penanaman microgreens, macam mana nak tanam microgreens, lebih pada pengenalan, saya nak bagi tahu cerita sikit tentang apa itu microgreens lah. Sebab mungkin ramai yang tak tahu apa itu microgreens. Microgreens ni ialah sejenis sayuran atau herbs yang kita tuai pada usia muda. Iaitu within 7 to 14 days kita dah tuai dah. Memang cepat dia punya period tanam tu, memang cepat. Dari sowing sampai harvest 14 hari lah. Ada juga variety yang makan masa yang lama, tapi so far 90% within 2 weeks je. So, and ramai juga yang confused Haji, antara tauge dengan microgreens. Sebenarnya dia agak berbeza. Tauge ni dia grow, cara kita grow dia pun lain. Tauge ni kita grow dalam gelap and dia tak menggunakan apa-apa media. Tapi microgreens kita menggunakan media. Media tu boleh dari segi coco peat boleh, peat moss boleh, lepas tu sekam bakar, sekam padi pun mungkin boleh juga. Lepas tu kompos pun boleh juga. And so far dekat Malaysia ni, microgreens ni banyak diguna pakai oleh chef lah, for garnishing. Kalau ada antara tuan-tuan dan puan-puan yang pernah pergi hotel atau fine dining restaurants, dia ada hiaskan dia punya makanan tu dengan sayur yang kecil-kecil tu. So itulah panggil microgreens. Yang paling popular lah, biasa contoh kan. Untuk kita tengok pizza, contoh lah. Okey, kalau pizza mungkin dia boleh guna basil. Basil. Tapi so far kita punya clients more on fine dining restaurants dengan hotel lah. Okey. So dia boleh guna untuk you boleh add in dalam you punya salad juga, salad mix. Lepas tu you boleh add in dalam you punya macam Haji cakap pizza tadi atau pasta, sandwiches boleh. Lepas tu dekat burger pun boleh, ikut kesesuaian lah dengan variety apa yang you nak pakai tu. And then ada ramai juga yang tak tahu microgreens ni sebenarnya dia punya nutrisi tinggi. Dia kaya dengan vitamin C, dengan vitamin K, dengan banyak benefit yang lain lah. Yang kita takkan go into that detail, you boleh baca dalam Google lah yang tu. So saya nak tambah tuan-tuan sebab reference pada tadi saya tengok rich of ascorbic acid sebahagian dari vitamin C, Chinese ruby, barley opal lagi semua memang kandungan nutrien yang tinggi. Okey, sama lagi saya terus. So setakat ni itu basic apa itu microgreens lah. So kita secara umumnya microgreen ni mengandungi 5 kali lebih tinggi. 5 kali atau 4 kali kalau you baca daripada pokok dewasa. Daripada pokok dewasa. Kalau you ada baca macam contoh red cabbage. Ini saya tak bawa red cabbage. Red cabbage tu dia dia punya nutrisi tu compared dengan cabbage yang betul-betul dah mature tu. Dia punya nutrisi punya value tu up to 30 kali ganda lagi lagi bagus dari you makan cabbage tu lah.
Dan reference yang saya tengok malam tadi, ada yang sampai 40 kali. Ada yang sampai 40 kali, betul. Dia pokok dewasa. Yes. Ya tuan-tuan, sangat tinggi lah khasiat kelebihan. Okay. Jadi kita pergi kepada jenis, dia ada sayur dan herba. Dia ada sayur dengan herbs. Dengan sayur. Okay. Maksudnya herb ni lebih banyak nutrien dalam bentuk herb lah. Ya, betul. Ya. Contoh mint, contoh. Betul, mint. Tapi dalam banyak-banyak variety yang kita ada, mint je kita tak ada. Kenapa? Sebab mungkin dia punya seeds tu mahal. Sebab tu kita tak include dalam kita punya list of varieties. Tapi herb dalam lain ada lah kan? Lain Macam dia tadi dia dalam tu. dalam herbs ni herbs dia ada few lah, macam ada cilantro, kita ada sage and ada few lagi ya. Okay. So kita masuk topik kita hari ni. Okey, masuk kita seterusnya tak? Kita ada poin yang kita bincang semalam. Tadi kelebihan dan kandungan nutrien, cita rasa. Orang nak tahu apa cita rasa dia. Dia ada manis, ada masam ke? Okey, Cita baik. dia punya Kita ikut, rasa tu dia kena poin yang kita dah sediakan semalam. Alright. Dia punya cita rasa tu, dia kena based on dia punya apa variety yang kita rasa. Sebab kita ada banyak variety. So setengah variety tu dia pedas, setengah masam, setengah ada manis-manis sikit, setengah ada dia macam mild saja, dia tak rasa apa-apa sangat, contoh macam bayam ke. Okay. So itu ikut kesesuaian chef, dia nak mix dalam mana-mana dia punya dishes. Okay. Jadi seterusnya kita boleh pergi kepada cara penanaman. Okey, cara penanaman dia sebenarnya penanaman dia agak simple and straightforward. Dia tak complicated langsung. Yes. Okey, macam kita tanam, kita memang company kita dah standardize kita punya size. So ini kita punya size lah, iaitu 120 kali 170. So apa yang you perlu, you kena ada tray. Kalau kat rumah tu you boleh pakai apa-apa tray lah, asalkan ada lubang kat bawah, kalau lagi bagus lah. Kalau tak ada pun tak apa, tapi bila tak ada tu you kena tahu berapa banyak kuantiti air yang you nak siram. So kalau ada lubang bawah tu, kalau terlebih dia akan keluar balik lah. So you kena ada tray. Tray tu saya suggest tak payah nak yang tinggi-tinggi. Sebab microgreens ni akar dia tak pergi dalam sangat, dia shallow je. So kau boleh ambil yang shallow punya tray. So and then you kena ada you punya media. Hari ni I guna kompos saja. Dan sebelum pergi media, kita cerita berapa harga ni. Dia nak tanya. Tuan-tuan nak tahu. Harga ni memang murah saja. Nanti you kena check dengan you punya supplier lah. I punya ada few cents sajalah. Nanti you kena tengok lah. Tak ada mahal sangat kan? Tak ada mahal. Okay. Yang mahal dia sebenarnya dia punya seeds. Seeds dia. So you kena ada you punya media. Hari ni I guna kompos. And then you kena ada sprayer you. Sorry. Ini spray. Ini spray dia. Okay. And then mesti you kena ada you punya seeds lah. Kalau tidak tak ada benda you nak grow nanti. Okay. Okay. So cara penanaman dia senang je. Selalu kita ada sukatan kita sendiri lah. Ada. Kita ada sukatan kita sendiri. Okay. So kita masukkan dalam ni. Contoh Okay. Saya pegang ni tuan-tuan. Boleh? Ini contoh nampak jelas. Okay. 2 cukup. 2,5. 2,5. Tuan-tuan Okay. Okay. Kemudian Lepas tu ada gangguan. Ada gangguan. okay. Lepas dia dah masukkan media dalam tray, you gently press dia punya media, tapi you jangan tekan padat sangat, sebab nanti kalau tak akar tu susah nak bercambah dalam ni lah, sebab terlalu padat. So you gently press dia punya media. Yes. Then you ambil you punya seeds apa yang you nak tanam lah. So hari ni kita maybe boleh try tanam dill lah. Okay. So dill ni senang. Ketat pula. Dia memang kena vacuum, kena tutup. Tak juga. Okay, seeds ni kalau you nak simpan, kalau boleh you jangan simpan tempat yang panas. Okay. Kalau boleh you simpan tempat yang Suhu bilik. suhu bilik atau dalam fridge pun boleh. Okay. Kalau nak tahan lama lah. Okay. So cara nak semai dia senang je, sebab kita dah biasa buat. Jumlah dia biasa sesudu ke? Okey, jumlah dia tu bergantung kepada sebesar saiz tray ni. Ni dia tak boleh, dia kena bergantung pada saiz Okey. seeds tu. Okey. So kalau seeds tu saiz yang tertentu, dia akan ada berapa gram dia lah, yang kita dah memang ada recorded lah semua tu. Memang ikut prosedur
Ikut bersedia. Maksudnya jumlah tu yang standard. Jumlah tu memang standard. Dia mungkin ada lebih kurang macam sikit lah. So apa kita perlu buat, kita just semai dia. Macam tu je. Saya rasa tak nampak kot. Okey. Kita just semai dia. Okey. Macam tu je. Macam tu. Macam ni. Tuan-tuan boleh nampak Boleh nampak tak? Belum nampak lagi. Belum sampai lagi. Boleh nampak Okey. Jadi cukup macam tu. Cukup. Okey, masa semai ni kalau boleh jangan dia terlalu rapat. Jangan dia biji benih tu dia duduk sekali sama-sama macam tu lah. Bertindih. Tapi memang nak make sure semua tak bertindih memang susah. Okay. Tapi at least 90% tu dia ada space sikit between dia punya seeds tu. Okay. So sebab itu untuk nak mengelakkan bila dia dah bercambah nanti, dia dah tumbuh besar sikit, nanti akan jadi airflow tu dalam tu tak cukup baik lah. Dia akan menyebabkan fungus dengan mold. So kita tak nak ada benda-benda tu. So bila you dah semai seeds ni, you tekan sikit seeds tu bagi masuk dalam tanah. Tak payah tekan kuat-kuat sangat. Dalam pertanian dia panggil ada kontak. Kena ada kontak. Kena ada kontak dengan tanah. Betul. So tak boleh padat sangat. Tak boleh padat sangat. Okay. So bila you dah semai seeds tu, you just spray. Okay. Bila you spray ni, Tapi terlalu kalau boleh terlalu basah. jangan terlalu basah lah. Kita nak dia moist tau, lembab. Sebab kalau terlalu basah, bila dia tumbuh nanti akan menyebabkan reput akar. So bila dah semai semua, kita tutup dia. Sebab kita nak control dalam ni, make sure dia lembab. Dan yang paling penting sekali, you kena masukkan dalam tempat gelap. Sebab biji ni nak bagi dia bercambah, dia kena lembab dan gelap. So kita simpan. Lepas dia dah germinate, Simpan di dalam tempat gelap. Misalnya kabinet dalam kotak. Apa-apa boleh, asalkan tempat tu gelap. Yes. Gelap dengan ada kelembapan lah. So bila dia dah start bercambah, bila you dah nampak, sebab kita memang dah identify setiap variety ni bila dia akan start bercambah, berapa hari dia akan bercambah. So bila dia dah start bercambah je, kita kena keluarkan cepat-cepat. Kita kena buka kita punya penutup, keluar cepat-cepat dan expose pergi cahaya matahari atau pergi artificial lighting lah. Macam kita pakai artificial lighting lah. Ni contoh kita punya LED. Yes. Tapi dekat rumah, kalau you tak ada artificial lighting macam grow light ni, sebab grow light ni memang mahal. Dia dalam 200 lebih. Dan yang ni memang specially untuk microgreens. Kalau tak nak pakai itu pun, you boleh pakai LED biasa fluorescent kat rumah tu. Murah je tu yang Itu murah. Itu belas-belas ringgit tak silap. So you kena expose dia dekat lighting. Bila you expose, barulah dia akan keluar dia punya warna hijau ke apa semua. Kalau dalam gelap je, itu dia jadi yang tauge lah. Itu akan jadi tauge nanti. Dia terdedah pada cahaya matahari, bermulalah fotosintesis. Betul. Okay, so itu yang membuatkan warna hijau akan keluar warna hijau. Betul. So bergantung kepada variety lah. Macam deal ni akan ambil masa dalam belas-belas hari. So bila dah siap ready to harvest, kita akan masukkan dalam packing dan kita hantar kepada clients kita lah. So basically macam tu je nak tanam microgreens. Tak susah pun. Dia tak complicated sangat. Okay, jadi mungkin orang nak tanya, biji benih ni sebenarnya sama dengan biji benih pokok dewasa. Contoh kalau sawi, sama dengan benih yang sama. Maksudnya benih ini bukan khas untuk microgreen saja, bukan? Bukan. Maksudnya untuk yang dewasa pun benih yang sama juga. Pun benih yang sama. Cuma berbeza jumlah biji benih yang ditanam microgreen kita guna banyak lah. Guna banyak, betul. Kalau kita pokok biasa, kita akan jarakkan jarak yang sesuai. Betul. Okey. Jadi tadi tentang jadi cerita tentang peralatan tadi, harga peralatan tadi. Contohnya, kalau kita ada starter kit. Contoh. Apakah harga, apakah peralatan devices yang ada tu? Contoh tray, kita ada frame dia. Okey.
So kalau you nak start dekat rumah, apa yang you perlu ada, okey, sebelum tu saya nak bagi tahu, tuan-tuan dan puan-puan, sebelum tu saya nak bagi tahu, kita akan mengeluarkan starter kit untuk microgreens ni, insya-Allah minggu depan. So starter kit ni dia ada semua lengkap dalam tu. Dia ada dia punya media, biji benih, dia ada dia punya manual semua siap. So yang tuan-tuan dengan puan-puan yang perlu buat je, beli starter kit tu, buka dengan buat je ikut manual tu, senang je. So insya-Allah jadilah nanti. Jadi kami daripada UM Kementerian MOE mencadang kepada tuan-tuan, promosi ini sebenarnya teknologi ini kita boleh guna semasa kita dalam PKP bersyarat sekarang, kita kebanyakan masa berada di rumah. Kita boleh gunakan ini, teknologi ini, maklumat ini untuk menyediakan tanaman, menampung keperluan dapur kita. Tuan-tuan contoh yang macam ni, kita tuan mudah sajalah kalau tuan-tuan gunakan kacang hitam, kacang hijau, kita boleh gunakan untuk buat tauge contoh, tapi boleh jadi tukar jadi microgreen dan boleh ditanam tepi-tepi tingkat. Kalau tuan-tuan lihat internet dia panggil Betul. window garden. Kelebihan tanam microgreens ni, dia tak payah tempat yang luas tau. Even you ada bilik atau store kosong ke, you pun boleh guna dalam tu. Atau tepi-tepi rumah yang dapat cahaya matahari pagi pun dah cukup. Yes. Kalau you ada RPH kat rumah pun you boleh letak dalam tu juga. Yes. Jadi untuk penjelasan tadi tuan-tuan kata tadi yang ini apabila benih keluar dalam masa 3 hari, yang ini kita panggil seed leaf ataupun cotyledon. Dan apabila keluar true leaf, true leaf tu adalah kita harvesting lah. Ini panggil microgreen. Betul. Ini contoh microgreen yang dipanggil yang ada true leaf ataupun baby leaf yang ini. Ini pun sebab ini sebenarnya saiz dia besar sikit sebab MCO ni lah. Kalau tidak kita punya standard size bukan besar ni sangat lah. Tapi yang ni boleh makan juga kan? Boleh. Tuan-tuan nampak Kalau tuan-tuan dengan puan-puan bagi dia besar, dia akan jadi baby leaf. Baby leaf. Baby leaf pun kita boleh buat Baby leaf pun boleh. Jadi ini sikit sebanyak dapatlah menampung keperluan sayur kita tuan-tuan Okey. Mudah saja kita letak macam tu. Ya, itu je. Tak perlu guna baja. Tak payah baja. Tak ada racun serangga. Tak ada racun. Dan kelebihan dia ada tinggi nutrien tanpa penggunaan racun serangga. Betul. Ini tak semua boleh consider organik lah. Organik, tetapi dalam pertanian tak boleh sebut. Dalam ni ada tanah. Dalam ni ada. Ada tanah. Ada. Oh, ada campur tanah sikit. Ada. Kalau ada tanah apa boleh organik. Kalau tanpa media tanah dia tak sebut organik Okey tuan-tuan. Okey, jadi cerita tentang tadi harga tadi, starter kit. Okey, starter kit tu kita sekarang ni kita takkan bagi tahu harga lagi. Tapi kalau boleh tuan-tuan dengan puan-puan boleh follow Instagram kami foliage.my foliage.my. So dalam tu insya-Allah minggu depan kita akan iklankanlah starter kit tu. So boleh ataupun boleh telefon atau WhatsApp saya directly dekat 013 614 5891. Tak ada. Terus. Selain tu kita ada juga produk-produk lain macam kita ada jual kompos macam ni, and kita ada 1 kilo dengan 25 kilo. Tapi 25 kilo tu mungkin time MCO ni kita tak hantar lagi lah. Tapi 1 kg memang kita boleh post. Lepas tu kita juga ada jual microgreens punya seeds lah. Kalau nak lebih detail boleh contact saya lah dengan dekat nombor telefon tadi. Berapa jenis? Ada 23 jenis. Ada 23 jenis. Okey. So itulah cara nak tanam microgreens ni. Jadi tuan-tuan, cara penanaman microgreen ni agak ringkas. Mudah saja kita ada tray, kita ada media dan kita letak kita siram tadi, spray, kita biarkan di dalam kosan gelap 3-4 hari, betul-betul kita keluar, kita dedakkan pada cahaya matahari. Okey, sangat simple. Tetapi jumlah pasarannya sangat mahal. Maksudnya pasaran sebab ini consider premium product. Okey.
Dan tuan-tuan maklum, kandungan nutriennya sangat tinggi. Jadi ada baiknya kalau kita memanfaatkan teknologi ini, kita mulakan di rumah, tak payah banyak. Kita gunakan 1-2 tray. Ini kos tray ini biasanya tak sampai RM1 lah. Betul. Sangat mudah. Betul. Biji benih kalau tuan-tuan nak mudah, tuan-tuan boleh gunakan kangkung, Boleh juga. kangkung sawi, ataupun bayam. Contoh macam itu kita ada contoh. Ini rock melon lah, tapi bentuk macam ni kita tengok banyak dijual. Biasanya petani ataupun kebanyakan peminat yang ingin menceburi bidang tanaman ini tak tahu di manakah dapat sumber benih. Okey. Macam mana? Benih tu sebab most of kita punya benih kita import sebab variety-variety yang kita tanam ni memang tak ditanam dekat Malaysia. Okay. So siapa yang berminat nak cuba variety-variety ni boleh contact dekat nombor saya tadi lah, atau follow kita punya Instagram dekat foliage.my tadi lah. Dan kita boleh go into details lagi. Kemudian untuk tambahan maklumat pada saya Pak Arif tadi, benih-benih lain memang ada di kedai-kedai pertanian. Di setiap bandar kita memang terdapat kedai-kedai pertanian. Jadi tuan-tuan boleh mendapatkan benih-benih daripada kedai-kedai pertanian seperti sawi, bayam, kangkung dan segala jenis sayur-sayuran boleh didapati di kedai-kedai yang berkenaan. Biasanya contoh di Serdang, di Kajang, setiap bandar paling kurang ada 2-3 kedai pertanian. Okey. Kalau tuan lihat pula dalam internet lagi banyaklah. Dalam Shopee, Lazada, segala-gala benih memang. Tapi kalau dalam online usually diorang jual by packet tau. So packet tu selalu tak mencukupi untuk nak buat satu tray. Yes. Sebab diorang jual more on tanaman untuk bagi dia fully matured. Yes. Hari ni kita cerita pasal benih lah sekejap. Satu, cara penggunaan biji benih ni tuan-tuan. Kalau benih yang dah lama, contoh tuan-tuan pernah beli, tuan-tuan simpan. Benih ni dia percambahannya sangat slow dan growth. Pembesaran ni pun agak terencak lah. Benih ni contoh kalau tuan-tuan semai lah, contoh bayam. Benih yang dah lama, yang pernah dibuka. Kata tuan-tuan tersimpan lama, tuan semai, benih ni akan kecil, pokoknya akan terencak. Begitu juga benih-benih yang lain. Jadi sebaik-baiknya kita beli benih yang baru. Ya. Kemudian, ni kita lihat Suraya, Puan Suraya Sharif. Betul kat mana nak dapat benih. Terima kasih Puan Suraya kerana mengikut program kita. PB page ada tak? Ini page kan? Yang ini page kan? Ini page ya Puan Suraya. Boleh dengar tak saya cakap? Okey, Puan Suraya boleh dapat benih. Tadi saudara Pak Idris kata boleh kontak nombor. Boleh kontak nombor. Secara langsung untuk sikit dan banyak. Betul. Kalau benih-benih biasa, Puan Suraya boleh beli di kedai-kedai pertanian. Jadi untuk benih yang ori, yang benih yang baik, saya minta saudara Pak Idris ceritakan. Minta Puan Suraya ambil perhatian. Puan Suraya. Okay, kalau nak variety yang tak boleh dapat kat sini, boleh directly contact saya lah. Sebab mostly variety yang dekat Malaysia jual ni yang sesuai tanam dekat sini. Tapi yang kita supply dekat hotel tu semua adalah variety-variety yang premium lah. Premium. So kalau tuan-tuan dengan puan-puan rasa nak interested, nak cuba, nak rasa variety tu, bolehlah contact saya dekat nombor telefon saya tadi ya. Okey. Ini 013 614 5891. 013 614 5891. 5961. 013 614 5891. Minta ulang di sini pula supaya pendengar kita dengar. Okey, tak apa, saya tulis. Okey. Ada juga soalan tentang lampu nak beli kat mana? Lampu pun boleh dapat dari kita. Okey. So bagi saya lah, secara jujurnya, kalau siapa yang first baru nak cuba ni, tak payah spend duit mahal-mahal beli artificial lighting macam grow lighting yang ni lah. Yang ni memang kita ada jual, tapi harga dia 200 lebih. Ini untuk plant factory. Ini untuk plant factory. Skil yang besar. Kalau skil yang kecil pun boleh.
Tapi kalau untuk beginners ni, siapa yang nak cuba ni pakai Yang murah dulu. yang murah dulu. Yang murah Ini dulu. berapa harga ya? Yang ni 200 lebih. Dua tu lebih. Jadi kalau kita pakai lampu biasa bawah RM15. Betul, betul. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan nak tahu juga kenapa lampu yang khas. Ini lampu dia ada warna biru merah. Dia ada biru merah. Itu khas untuk spektrum untuk fotosintesis. Ya tuan-tuan, untuk pokok yang lebih dewasa lah. Betul. Kalau pokok setakat leafy daun macam ni, kita memadai pakai warna biasa. Warna biasa pun boleh. Kita pakai ni sebab kita nak make sure quality kita up to that standard lah bila kita supply dekat hotel tu. Virus memang guna kat yang ini. Kita memang semua guna Ada yang ni. sebab untuk untuk kesuburan pokok yang lebih. Ya. Kita nak quality dengan size yang kita nak tu. Kalau kita pakai lampu biasa ni agak Lampu biasa tu okey juga. Tapi tinggal lagi dia punya Lambat. bentuk tu, color dia akan lain sikit. tak maksimum. Betul. Okey, untuk kalau tuan-tuan untuk belajar mula-mula, tuan-tuan guna lampu biasa. Okey, kalau tuan-tuan dah mahir, okey, dah cukup modal ke, boleh guna lampu yang khas untuk Blandford battery. Okey. Okey, Puan Seraya kata thank you atas jawapan. Okey. Okey, tuan-tuan boleh kemukakan soalan supaya kita ada masa lebih kurang ada setengah jam ni masa tuan-tuan ya. Memang kita peruntukkan setengah jam. Banyak masa lagi. Kalau tuan-tuan nak tahu apakah potensi bidang microgreen ini, jumlah pasaran sangat besar. Okey, kita nak tanya kepada saudara Barus. Apa perancangan masa depan untuk membesarkan projek ini? Apakah saudara nampak potensi? Sebenarnya microgreens ni demand dia memang agak tinggi. Sebab sebelum ni di Malaysia hotel ni semua dia ambil microgreens, semua imported punya microgreen Daripada Belanda, daripada Holland, Europe. Ada juga yang ambil dari Australia tu semua. So masa bila kita dapat tahu pasal tu, sebab tu kita keluarkan local produce kita microgreens. Tapi so far kita hanya supply around Klang Valley, ada lah sikit-sikit dekat Melaka apa, tapi kita tak jump into other state lagi ya. Yes. Itu dalam proses kita nak. Maksudnya pasaran sangat besar. The volume of the market sangat besar, tuan-tuan ya. Maksudnya potensi bidang ini sangat luas. Tuan-tuan boleh mulakan untuk sebagai hobi dulu. Apabila sudah mahir, tuan-tuan boleh kembangkan sebagai komersial. Sebab nilainya sangat tinggi lah. Betul. Premium. Okey. Jadi tuan-tuan boleh bagi lagi soalan. Tadi saudara Haris Imran. Okey, terima kasih saudara Haris. Tanya tentang umur. Okey, agropreneur muda, umur muda adalah 40 tahun ke bawah ya. Okey, terima kasih Cik Zul Kamal Zaiki join. Cik Zul Kamal pakar tentang rock melon tu. Orang kuat PPK. Jadi tuan-tuan kalau ada soalan boleh kemukakan soalan. Kita ada masa lebih kurang setengah jam lagi. Peralatan ni di mana nak dapat? Kalau di kedai-kedai lain, contohnya di negeri-negeri lain, di Kelantan, di Terengganu, negeri yang jauh daripada KL. So far yang jauh dari KL pun kita akan post pergi sana lah. Boleh post. Boleh post. Tapi setakat macam kalau nak beli rack tu semua, itu boleh dapat dekat negeri masing-masing lah. Okey. Jadi sebenarnya tuan-tuan boleh modify kontainer-kontainer dan tuan-tuan boleh membina rak sendiri. Sementara nak dapat yang lebih baik tu tuan-tuan bina lah. Katakan tuan-tuan untuk memulakan yang kecil dulu di kawasan katakan di kawasan parking rumah ya. Terutama waktu PKP sekarang tuan-tuan ya. Sayur ni hanya setakat 3-4 hari ataupun 10 hari, 2 minggu boleh harvest. Boleh. Paling cepat dalam masa 7 hari. 7 hari. Jadi kita dapat menampung keperluan sayur kita lah. Contoh macam toge tadi lah. Macam toge tu macam sebahagian macam microgreen lah. Kan? Betul. Tapi dia sebenarnya lain lah. Dia sebenarnya panggil sprout lah. Sprout. Sprout ni dalam bahasa Melayu dia macam cambah lah. Dia belum berbentuk akar, dia belum bentuk daun, belum bentuk batang lagi. Lepas tu sprout tu kita makan sekali dengan akar dia. Dengan akar sekali. Tapi microgreens ni tak ada. Kita ambil dia punya stem dengan dia punya leaf dia. Boleh tunjuk contoh tuan-tuan ya. Saudara Fairuz
akan tunjuk contoh cara harvesting dia macam mana? Cara harvesting untuk menuai hasil dia. Menuai hari ni I sebenarnya tak prepare untuk nak tunjuk macam mana nak menuai lah. Sebab cara kita jual kita punya microgreens, kita jual live product. So bila sampai dekat kita punya klien dekat hotel, chef sendiri yang akan harvest sendiri. Bila dia nak pakai, dia potong sikit, then dia garnish dia punya dishes. Dan yang lebih tu dia biar je dalam tray ni. So apa yang dia perlu buat, dia kena jaga je air tu. Okey. Sekarang ni katakan kita dah tuai, kita dah harvest semua. Boleh tak kita tunggu yang baru cambah? Itu tak boleh. Dia hanya sekali saja. Tetapi penggunaan dia memang sikit lah. Memang sikit-sikit. Betul. Okey. Jadi tuan cara nak pakai kalau kita kat rumah kita cabut lah tuan-tuan, senang. Okey. Lagi ada soalan kita tengok sini. Okey. Okey, umur UM 18 hingga 40 tahun. Ada dengar suara? Okey. Okey. Jadi tuan-tuan, peralatan kalau tuan-tuan ingin maklum boleh kontak pada nombor Cik Fairuz Dan macam contoh tadi, macam pit moss kalau dia pakai pit moss kan contoh. Atau kompos yang lain. Kompos ni tuan-tuan boleh buat sendiri lah. Sama ada tanah bakar, sampah di kawasan rumah kita, ataupun pit moss, ataupun kokopit yang kita telah tapis. Kita boleh buat sendiri sebenarnya. Mudah sajalah. Tapi yang ini siap dah ada baja lah dalam ni. Yang ni kompos organik lah. Memang ada baja dalam memang. Okey. Jadi mungkin tuan-tuan nak tahu juga harga benih-benih yang ada ni. Kalau tuan-tuan beli benih dalam bentuk macam ni, harga biasanya RM3, bawah pada RM5 lah. Tuan-tuan boleh cuba sawi, payam, brokoli, apa macam-macam lah. Okey, soalan daripada saudara Nek Arif. Salam, bagaimana sambutan terhadap tanaman microgreen negara ini dan negara luar? Okey, terima kasih saudara Nek Arif. Teknologi microgreen ni di Malaysia sangat baru lah. Terlalu baru lagi kan? Memang baru. Tapi pasaran di hotel-hotel sangat besar. Betul. Boleh kata di hotel yang 5 bintang. Ataupun hotel besar lah. Hotel pasang yang benda, luxury hotel lah. hotel memang wajib dipakai benda ni. Memang ada pakai. Pasarannya memang sentiasa ada. Ya. Dan untuk pengetahuan saudara Nek Arif, microgreen ni adalah sebahagian daripada plant factory di mana di negara lain, saudara Arif, di negara lain, di Japan, di Singapura, di Europe, plant factory ni dah 10 tahun yang lebih awal. Dan hasil penjualan mereka adalah berbilion-bilion ringgit lah. Ini kalau kita lihat puncanya macam di Japan, tanah pertanian mereka sangat terhad lah bandingkan kita di Japan, kawasan yang gunung ganang, dan mereka mengeluarkan secara besaran. Itu bab tajuk lain lah. Itu dah jadi plant factory. Yang ini sebahagian pada plant factory dah. Kalau ditanam secara lebih lama lagi, pokok-pokok ini akan jadi dipanggil mature. Dia dari sprouts, dia pergi microgreens, dari microgreens dia pergi baby leaf. Lepas baby leaf baru dia pergi matured leaf ataupun green leaf. Okey, Cik Arif, dapat soalan tu dapat sekarang jumlah Cik Arif bagaimana sambutan terhadap tanaman microgreen di negara ini. Negara ini segmen hotel buat masa ni. Buat masa ni hotel dengan fine dining restaurant, ada juga yang kafe mahal-mahal tu pun still pakai. Okey, terima kasih Cik Arif Soalan atas. Ada lagi? Scroll kat atas. Puan Seraya. Yang tu. Puan Seraya. Baja kita tak ada menggunakan apa-apa baja. Baja sebab microgreens ni dia dapat sebab dia consider seedling lah apa. Biji dia dalam anak benih panggil seedling anak benih. Dapat baja dia dari biji benih dia tu sendiri. Di samping dalam ni pun ada. Samping dalam tu pun ada. Dalam media. Puan Seraya dalam media ni pun memang ada. Kalau kita menyemai dalam bawah seminggu 10 hari, baja daripada media boleh menampung di samping daripada kotilidan itu sendiri. Okey. Keperluan tanaman daripada kotilidan itu sendirilah. Okey. Lampu tu boleh dapat dari kita. So kalau nak apa-apa lebih detail boleh telefon saya lah dekat nombor telefon yang ada dalam komen tu.
Okey, tuan-tuan boleh kemukakan soalan lagi ya. Adakah tanaman ni yang betul-betul herbs, yang sedap, yang maksudnya contoh kalau kita mint, contoh tanam mint, macam oregano. Biasa oregano orang biasa tanam untuk pizza kan, contoh, ataupun mint. Bagaimana kalau kita nak tanam seed untuk mint ataupun oregano ni ada tak? Yang tu tak ada. Yang tu dekat kita memang tak ada. Tapi you boleh cari dekat online lah, tengok boleh. Online memang ada lah seed tu. Yang tu kita memang tak produce. Kebetulan kita dalam kata untuk buat tanaman keperluan sendiri, macam oregano, macam pudina, kita mudah tanam pakai bahan tanaman tu lah, pakai pokok tu lah, sebab dia mudah bercabang. Kalau tidak, sebab jenis-jenis variety macam tu, dia punya biji benih mahal. Kalau nak buat microgreens macam tak berbaloi nanti. Okey, macam daun kesum ada tak biji ni? Tak ada. Saya pun cari daun kesum, tak jumpa lagi. Belum jumpa Kalau tanam sendiri luar pun tak nampak biji ni keluar. Tak nampak lagi. Okey, daun kesum pun popular lah tuan-tuan Jadi tuan-tuan ada soalan lagi? Okey, Nabil. Terima kasih Cik Nabil Untuk bekalan di Sabah Sarawak macam mana? Okey. Silakan. Yang tu kita boleh try Online uruskan lah. Tapi online. online juga kita boleh post kat sana. Apa-apa boleh contact saya. Boleh hubungi Cik Fairuz Cik Nabil. Terima kasih Cik Nabil. Okey, ada soalan lagi? Tuan-tuan, kita ada masa lagi tuan-tuan Ada 20 minit, banyak soalan lagi. Sebab bidang microgreen ni sebenarnya tuan-tuan sangat berpotensi tinggi. Buat masa ini bidang ni sangat baru lah. Jadi saudara Fairuz akan mengadakan kursus selepas tamat kita punya PKP-B bersyarat ini. Kalau tuan-tuan ingin mendapatkan maklumat berkaitan kursus, mungkin saudara Fairuz dengan kerjasama Mardi akan bangunkan manual, bangunkan buku maklumat berkaitan projek tanaman microgreen. Jadi kalau tuan-tuan berminat, boleh hubungi saudara Fairuz selepas ni. Boleh. Maksudnya manual secara ringkas tu dah ada lah. Ya, Cuma buku yang detail tu daripada itu tak ada lah. Itu perlu kerjasama dengan Mardi lah. Itu di bawah bidang Mardi mengeluarkan buku. Okey tuan-tuan kalau ada sesiapa lagi yang berminat tentang nak buat di rumah macam bawang pun macam mana? Adakah masuk dalam kategori microgreen? Bawang dulu kita ada produce, kita ada keluarkan variety tu. Yes. Tapi sebab tak dapat sambutan sangat, so kita stop produce microgreens onion. Okey. Jadi kalau tuan-tuan nak buat bawang di rumah pun mudah sajalah. Tuan-tuan boleh di sini tray, tuan-tuan letak media, tuan-tuan susun bawang. Okey, susun bawang letak di situ. Tapi microgreens kita gunakan biji benih bawang. Bukan guna bawang. Tapi bukan microgreen lah. Okey. Kalau ada tuan-tuan ada soalan lagi, silakan kemuka soalan kemudian tentang pasaran tadi contoh bagaimana kita nak pasarkan ni, contoh tunjukkan pada penonton. Contoh kalau kita dah tanam, kita dah tanam, dah keluar hasil macam ni, dan kita akan jual dengan tray sekali. Kita punya company kita memang buat macam tu. Kita supply sekali dengan tray-tray dia sekali. Tapi setengah hotel bila dia dah habis guna, dia akan kumpulkan, dia akan call kita balik, kita akan recycle balik. Okey. Jadi contoh, boleh contoh. Contoh bila kita harvesting, kita letak dalam kita letak dalam kotak ni. Dalam kotak ni. So satu kotak ni ada dalam boleh muat dalam 4 tray. So kita jual kita punya microgreens ni based on kita punya clients punya order every week. Okey. Kita lihat ini contoh. Berapa banyak biasa kalau kita Fairuz jumlah pasaran? Jumlah yang dijualkan dalam masa seminggu ni. Kotak macam ni. Seminggu selalu kita produce dalam 800 tray yang ni. 400 tray bagi dengan 4. Jadi 200 kotak lah. 200 kotak ni pasaran jadi tuan-tuan lihat bentuk packaging pun menarik tuan-tuan boleh lihat bentuk sangat menarik, foliage
microgreen. Siap ada nombor semua. Semua ada. Okey, sangat menarik lah. Yang ini memang ada potensi lah tuan-tuan ya. Kita nak pasarkan. Kalau kita ekspor boleh tak? Dalam Ekspor belum lagi. Kalau kita nak hantar ke Sarawak boleh tak macam ni? Sarawak saya Boleh. tak pernah cuba. Tak pernah cuba. Nak kena check Contohlah dulu. kalau ada di antara penonton kita daripada Sarawak nak rasa lah benda ni. Boleh tak Cik Fairuz post ke Sarawak macam Yang ni? tu saya tak Ataupun boleh dalam- janji sebab saya kena check dulu macam mana prosedur dia. Takut rosak. Betul. Buat masa ni ada tak pernah post Tak ada. online? Tak ada. Oh, hanya benih je? Benih saja. Oh, okey. Sebab mungkin sistem packaging yang ni package yang ni kita nampak tak sesuai dengan pokok ni. Takut Betul, takut nanti handling tu tak handling tu. Okey. Okey tuan-tuan ya. Di sini seterusnya okey, kos minimum lah biasa untuk komersial. Orang akan tanya kalau komersial berapa unit? Komersial tu okey. Kalau nak cerita kita orang start dengan bermodalkan hanya RM1,000 sahaja. RM1,000. Sikit je. So bila kita dapat more clients dan baru kita expand sikit-sikit lah. Baru kita expand, kita beli lebih shelf ke apa ke. Sebab microgreens ni you tak boleh tanam sekali banyak and tunggu order masuk. Sebab dia punya life cycle tu cepat. So kadang-kadang ada variety yang 1-2-3 hari je dah overgrown. So you tak boleh jual dan you akan buang nanti. So you kena tanam based on berapa yang you dapat you punya order. Okay. Jadi jumlah sekarang modal yang Cik Fairuz sekarang lah. Maksudnya jumlah pengeluaran sekarang lah. Modal sekarang berapa modal? Modal Sekarang. sekarang yang kita dah guna untuk expand ke? Yalah. Yang Untuk guna sekarang. expand sekarang mungkin sebab kita dah lama, dah nak dekat 3 tahun. So kita dah mengeluarkan jumlah yang banyak jugalah. Sebab jumlah yang banyak tu sebab Contohnya satu pusingan untuk komersial. satu pusingan Sikit. macam mana tu? Sebulan, contoh, sebulan. Sebulan. Modal untuk sebulan. Modal untuk sebulan. Ataupun modal permulaan. Contoh dia nak mula dengan bentuk yang Cik Fairuz kata. Kalau nak bermula baru nak Mula untuk economic scale. economic scale macam saya cakap tadi, 1,000 pun dah cukup. Cukup. Tapi untuk pendapatan tak apa lagi lah. Pendapatan tak boleh lagi. Maksudnya kalau untuk pendapatan yang banyak, yang mencukupi, so kurangnya ada berapa tray. Mesti tuan-tuan Itu tak boleh nak cakap. You kena dapatkan clients Pasaran. you dulu, pasaran you dulu. You dah dapat dia punya order baru you boleh start. You tak boleh macam saya cakap tadi, you tanam siap-siap, you baru you nak pergi tak cari, tak boleh. Okey, sekarang Cik Fairuz, pengeluaran Cik Fairuz sekarang sebulan berapa tadi? 3,000 banan. 3,000 banyak. Banyak. Kalau kos tu berapa tu? Kos. Cost harga dia dalam belas-belas lah, satu tray lah. Okey, jadi itulah tuan-tuan. Kalau ada soalan lagi, kalau sesiapa ingin dapat maklumat lagi, tuan-tuan, kita ada lebih kurang masa lagi kurang 10 minit lagi ya. 10 minit. Terutama yang duduk di kawasan-kawasan bandar lah. Yang kebanyakan kita terutama di apartmen tuan-tuan kita tiada kawasan pertanian yang terhad lah. Kita tak ada tanah lapang, jadi duduk di apartmen, duduk kawasan perumahan, kita boleh gunakan tanaman macam ni. Okey, sangat simple. Dan microgreen ni ada tak daripada kategori bunga? Bunga tak ada. Bunga tu bukan microgreen. Dalam plan factory dia ada bunga kan? Bunga tu Itu untuk pokok yang dewasa. Dewasa. Dalam ni tak ada. Tak ada. Microgreen tak ada bunga. Kategori bunga yang boleh dimakan. Itu kategori lain. So Plan factory. itu bukan dalam Okay. microgreens lah. Okey. Okey tuan-tuan kita macam mana Cik Faris, kita dah sambung lagi kan? Soalan kita dah respon lah. Dan untuk tadi tuan-tuan kita balik jenis-jenis sayur tadi boleh kita ulang balik Ada coral lettuce satu lagi. Jenis variety Lavender. yang kita ada macam cilantro, basil, kita ada Parsley. mustard, Parsley parsley kita tak ada. Tak ada ya. Tapi memang ada juga orang yang buat parsley. Okey.
Kemudian okey, perancangan virus lepas ni apa? Apa perancangan saudara virus? Lepas ni, okey, so Untuk far membesarkan. kita akan pergi ke negeri-negeri lain lah. Okey. Bila kita dah ready, kita akan pergi tempat lain dan supply kalau boleh satu seluruh Malaysia. Yes, okey. Okey tuan-tuan begitulah di antara cadangan, okey, harapan usahawan kita. Dan di sini juga kita kongsikan maklumat tentang kelebihan kelebihan microgreen ni. Boleh ditanam sepanjang masa, bebas racun serangga dan kulat. Okey, kita boleh kawal pengairan dan boleh hasil yang tinggi kan. Maksudnya air kita kawal, kontrol, dan memang tak ada penggunaan buruh langsung lah. Kita sendiri. Macam viral kena ada buruh, ada pekerja. Dalam bentuk yang ekonomi, yang komersial kena ada pekerja. Okay? Betul. Ada satu soalan lagi. Ada soalan lagi? Siapa? Ada soalan tak? Cuba tengok. Perlu ke LED? Okey. Kalau kalau tepi tingkap. saudara Syam. Apa? Perempuan Syam ni. Syam juga. Panggil Syam je kot Perlukah LED jika buat tepi tingkap atau dah cukup cahaya di luar? Okey. Kalau buat tepi tingkap dekat luar, kalau dapat cahaya pagi pun dah cukup. Tak payah tengah hari pun tak apa. Kadang-kadang tengah hari tu setengah variety dia tak boleh tolerate dengan heat tu. So luar tapi make sure tak kena hujan lah, itu saja. Okey, jangan direct kena hujan. Sebab Syam kalau lihat dalam internet ada dia panggil window garden. Window garden. Memang popular itu di negara maju dia dah hebat. Setengah memang kita lihat ke kaum ibu di rumah selalunya lebihan sayur di dalam tepi tingkap, contohnya daun kesum kan, daun sup diletak tepi-tepi tingkap dalam cawan. Itu pun boleh dipraktiskan di sini. Okey, terima kasih Syam. Terima kasih. Okey, ada lagi soalan? Jadi organic farming tuan-tuan Yang organic farming ni kalau saya tengok reference malam tadi, organic farming hanya tanaman di atas tanah. Tetapi kalau tanaman ini tidak menggunakan tanah, dia tidak boleh dipanggil organic farming. Okey, itu di antara syarat. Situ Sebab yang ini digunakan media. Sebab setengah media tu dia bukan tanah. Kan? Soilless. Ini dipanggil soilless agriculture. Okey. Jadi kita lihat lagi perancangan tadi untuk mengembang seluruh Malaysia. Cerita balik tentang cara makanan ni, mungkin orang tak tahu kelebihan. Cara nak makan. Cara nak makan dia yang tadi guna untuk sandwich. Okey. First thing, apa jenis microgreens ni memang tak boleh dimasak kalau you masak memang hilang dia punya nutrient value dia. So apa yang you boleh buat, you boleh do as a salad mix. You boleh masukkan campur sekali dalam you punya pasta ke, pizza, burger, sandwiches semua boleh And then you memang boleh, sedap lah. Tengok variety. Ada yang pahit tu, siapa suka pahit tu bagi dia sedap-sedap. Ada yang masam, ada yang pedas. Betul. So macam pizza dia pakai oregano. Boleh buat jus juga, campur dengan jus buah-buahan. Buat jus boleh. Buah-buahan. Maksud dia contoh kalau kita buat air contoh fresh orange. Kita boleh masukkan dalam tu. Contoh kalau boleh. biasanya yang terkena daun purina lah dalam teh lah. Betul. Itu paling top lah. Ya. Maksudnya dia masuk sikit saja. Itu ikut selera masing-masing lah. Yang paling top untuk minuman ada tak? Minuman kalau personally saya akan ambil variety yang masam-masam lah. Okey. Ada bawa sini tak? Yang ni masam. Yang ni. Okey. Blend sekali. Blend sekali. Okey. Blend sekali maksud satu cawan tu banyak mana? Sepokok ya? Ikut korang nak masuk sepokok, 2 pokok pun boleh. Kalau nak lagi pekat rasanya masuk 3 pokok. Okey. Jadi tuan-tuan, kita berada di minit terakhir. Kalau ada soalan lagi, ada soalan? Okey, ada satu soalan Subramania Amuta puan
Saya tanam sawi kat tanah tapi susah nak jadi. Okey, oh ini ditanya tentang tanah. Ini saya komen, saya tolong. Okey, boleh. Okey, sawi ni Puan Amuta kalau nak hidup mudah sajalah. Kita semai tadi macam tadi. Maksudnya kita semai dalam tray ni dulu. Okey? Okey, semai dalam tray ni dulu. Contoh kita ada tray kecil, tray besar ataupun kita pakai yang untuk styrofoam yang untuk sejukkan ikan tu. Masukkan media. Okey, pastikan ada lubang sikitlah supaya air jangan bertakung. Sawi ni kita taburkan dulu kita sowing, kita semai jangan padat sangat. Kemudian siram, kita lembapkan. Okey, lembapkan kemudian tutup. Tutup sawi ni cukup mudah. Kalau kita tak semai pun, contohlah kita lembapkan dalam plastik pun, 2 hari besok dia dah pecah. 3 hari dia dah keluar tunas. Tapi kalau nak semai, katakan kita nak semai kat rumah, biasa yang tak hidup kita semai, kena hujan, kena cahaya matahari, dia akan rosaklah. Benda ni kan. Kalau dia bertunas pun dia akan hangus. Jadi paling baik kita semai dalam tray macam ni, kita dah lembap, kita tutup dulu. Sawi ni sehari 2 hari pun cukup dah. Fairuz 2 hari dia dah keluar. 2 hari dia dah bercambang. Bila dah keluar, tuan-tuan jangan letak direct kena hujan ataupun direct matahari. Tuan-tuan kena letak di bawah shade. Contohnya di tepi-tepi parking kereta. Supaya dia tidak terlalu panas. Dan sawi akan dipindahkan ke ladang pada umur 7-8 hari lah. Umur 7-8 hari. Masa tu ada baby leaf. Dah tinggi dah ada 2 daun macam tu, 3 daun. Baru kita pindahkan. InsyaAllah. Cik Muta Subramaniam, cuba insyaAllah akan berjaya, tak ada masalah. Itu semua macam sama juga bayam. Paling baik kita, kalau katakan kita dah ada plot ataupun tempat tanaman di depan rumah, kalau nak tanam terus pun boleh, tapi tutup dulu, tabur benih, kita sowing semua, jangan padatkan sangat. Kita tabur, katakan kita dah tabur benih, kita sowing tu, kita tabur satu lapisan tanah gembur kemudian tutup dulu 1 hari pertama. Kalau boleh dulu orang dulu tutup dengan, katakan dengan daun alang contoh, ataupun tutup dengan plastik pun boleh untuk 1 hari 2 hari je. Lepas tu buka, dan kita akan lihat benih tu dah mula bercambah lah. Boleh Cik Muta Subramaniam, kita harap jawapan ni boleh membantu. Okey, terima kasih. Ada lagi soalan? Okey, kami mengucapkan terima kasih kepada buat kesimpulan jadi kita ucapkan terima kasih kepada Cik Fairuz kerana sudi datang. Kita bersyukurlah Cik Fairuz di antara orang muda yang berani mencuba bidang ini, dan akan menjadi kita dari segi kementerian, kita mengharapkan kita dapat membimbing saudara Fairuz menjadi usahawan yang berjaya, yang menjadi anchor kepada bidang microgreen. Dan saudara Fairuz kalau nak ucap apa-apa daripada penonton kita, terima kasih. So kalau boleh support kita punya Instagram, follow dekat kita punya Instagram. Dekat situ kita ada tunjuk banyak kita punya tanaman lah, macam mana kita tanam apa semua. So follow je Instagram kita dekat foliage.my. Itu saja. Okey. Semoga kita jumpa lagi. Minggu depan kita akan lagi satu sesi. Dalam minggu ni ada satu lagi. Itu tentang grant saja. Okey, kita jumpa lagi. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat berpuasa. Sekian, terima kasih. Terima kasih.